Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi kita nak meneruskan lagi sesi rawatan kita hari ini, iaitu daripada sesi yang ke-14. Sesi yang ke-14 daripada modul metrik yang bertajuk Justifikasi Relapse 2 dan juga mengurangkan stres. Manakala tajuk KSS kelompok sokongan sosial adalah bebanan dan juga kesabaran. Kita tengok tajuk yang pertama, RP, iaitu mengurangkan justifikasi relapse 2. Justifikasi relapse 2 menyatakan bahawa apabila seseorang memutuskan untuk berhenti menagih dadah, bagaimana mereka boleh kembali menagih? Adakah relapse itu berlaku sepenuhnya secara kebetulan, atau ia mempunyai tanda amarah dan kaedah untuk mengelakkannya? Sebenarnya tanda-tanda relapse ni dia kadang-kadang dia berlaku tu dia mempunyai tanda amarah lah, seperti malas maya, malas kerja, bangun lewat, selalu duduk sore-sore, suka duduk tempat-tempat terasing. Justifikasi relapse ialah satu proses yang berlaku dalam minda seseorang apabila seseorang itu mungkin mengambil keputusan untuk berhenti, tetapi pemikirannya masih belum sembuh dan masih memerlukan dadah tersebut. Jadi otak kita akan mencipta alasan-alasan untuk relapse ni tanpa sedar. Anda mungkin ingin terus kekalkan kepulihan anda, tetapi kemudian mencipta justifikasi untuk menggunakan, dan sebelum anda sedar anda sudah kembali menggunakannya. Jadi benda ni berlaku dalam otak kita tak? Kita memang nak berhenti, dah niat nak berhenti, tapi kita baru je berhenti peringkat awal. Jadi bila peringkat awal kita berhenti, peringkat stage pertama lah. Bila stage pertama, jadi macam otak kita ni masih memerlukan lagi dadah tersebut. Jadi di sini kita akan mencipta justifikasi ataupun alasan-alasan untuk kita ngisap balik. Jadi sedar tak sedar, khabar-khabar kita tu ngisap ada. Itu ayatnya. Jadi memahami dan menyedari justifikasi ini akan menolong anda untuk menghentikan proses ini. Menggunakan soalan di bawah boleh menolong anda mengenal pasti justifikasi yang mungkin anda hadapi. Okey. Kita tengok bila ketagihan sudah sembuh. Bila ketagihan sudah sembuh, pernahkah otak ketagihan anda meyakinkan anda bahawa anda boleh menagih sekali-sekala dalam jumlah yang sedikit? Sebagai contoh, pernahkah perkara ini terjadi? Jadilah ni konon-kononnya awak berhenti tu, awak mungkin 7-8 bulan awak berhenti, otak awak tu dah sembuh. Tidur je negara dah, makan lalu dah, duduk selesa dah. Masa tu awak mikir, tak apa, boleh kena sekali-sekala. Ini antara alasan-alasan yang akan diberilah. Yang dinyatakan di sini. Saya sudah mampu mengawal diri. Saya boleh berhenti bila saya mau berhenti. Saya boleh mampu dah mengawal diri. Saya kena untuk buat kerja je. Tanya kerja je, nak sedap buat kerja. Sedap. Ataupun saya kena untuk sikit je untuk buat sedap isap rokok je. Alasan tu sebenarnya. Saya sedar. Saya sudah belajar daripada kesilapan. Saya tahu dah dulu masa saya buat kesilapan, saya akan menggunakan sikit saja. Itu antara alasan yang diciptakan lah. Ni alasan ni sedar tak sedar ni. Kadang-kadang kita main boring, satu-satu ketika dia main boring kalau ada sedap lah sikit tapi awak ingat, sekali itu terlalu banyak dan 1000 itu tak pernah cukup. Sekali awak cuba, satu hal je, satu sedap je, cukup dah. Ia akan merosakkan segala-galanya. Dan ini bukan masalah yang sebenarnya awak kata. Ketagihan yang menjadi masalah. Jadi dadah tak masalah, kalau kena sekali tak ketagih pun, itu alasan awak. Jadi saya masih boleh menggunakan jika, dan saya tidak akan menjadi penagih. Itu antara alasan. Itu alasan bila ketagihan kita sudah sembuh. Antara alasan lain, kita nak uji diri kita. Pernahkah anda ingin buktikan bahawa anda lebih kuat daripada godaan dadah? Misalnya, pernahkah anda terfikir antara alasan-alasan berikut? Yang pertama, saya yakin tidak akan terpengaruh kembali walaupun saya kena sikit. Saya mahu lihat adakah saya boleh katakan tidak kepada alkohol dan dadah. Saya nak tengok. Awak marilah letak depan saya ni, saya boleh katakan tidak. Saya garanti katakan tidak. Awak yakin dengan penuh keyakinan, awak yakin bahawa awak boleh katakan tidak. Okey. Jangan. Itu adalah antara
kesilapan-kesilapan yang anda akan lakukan. Okey, saya mahu lihat adakah saya boleh berada di kalangan kawan-kawan saya yang menang dulu dan tidak terpengaruh. Awak pergi sign balik dengan sayang-sayang awak. Duduk lepok situ, demo duk tolak passing kau tu, passing kau ni, passing kau ni. Lepas tu masuk pok. Boleh kena. Jangan. Itu pun salah satu benda yang jangan uji diri anda. Saya mahu lihat perasaan high itu menenangkan saya sudah tidak. Saya nak tengoklah orang steam tu lagu mana. Sebab saya tak kenal dah lah ni orang jenis steam yang dulu saya pernah rasa. Sebab awak pernah rasa steam itu sedap. Jadi awak jangan cuba untuk menghampiri. Itu adalah tanda amaran bahaya yang aku. Sebab bila awak tengok orang steam, awak akan satu perasaan akan timbul dalam hati awak. Awak akan berdengki. Oh, sedapnya demo steam. Kita royak demo tak kenal aku persatu dah. Angguk-angguk senyum, angguk-angguk senyum. Kita je lah. Jadi itu daripada untuk kita uji diri kita. Jadi sebaik-baiknya awak jangan ujilah diri anda. Sebab dengan dadah ni kita akan kalah. Mungkin kali pertama kita boleh tolak, kali kedua kita boleh tolak, tapi masuk kali ketiga, keempat kita tak tahu apa yang jadi. Okey, untuk dari aspek meraihkan, anda mungkin digalakkan oleh orang lain untuk atau otak ketagihan anda tidak mengekalkan. Tak apalah kena sekali-sekala, tak kesal pun. Itu antara alasan-alasannya. Tengok alasannya, saya sudah sihat satu kali menggunakan tidak menyakitkan saya ni. Jadi saya ni garanti dah sihat. Saya kuat, saya dah gemuk dah. Selalu berpelus, selalu senaman. Sekali guna tak kena ekseko. Allah, sikit je. Saya sedang bercuti. Saya tidak akan menggunakan bila saya balik. Itu antara alasannya lah. Awak pergi bercuti, awak on. Jadi, daripada tempat bercuti tu, habis semua. Habis rosak habis rosak belaka yang akan terjadi dengan keluarga awak. Akan jadi rusak semua. Saya sudah berusaha dengan baik. Hidup saya sudah menjadi sangat baik. Saya patut memberikan ganjaran. Jangan. Bab ni kalau nak beri ganjaran menggunakan kaedah lain. Kalau ganjaran, okey, aku dah baik dah 7 bulan dah. Aku tidak menggunakan dadah. Jadi aku nak ingat nak bagi ganjaran, nak panggil orang semai ajat ke. Itu tak apa. Tapi kalau awak nak bagi ganjaran, kenalah sekali. Itu tak boleh. Ini adalah perkara istimewa yang saya berjaya lakukan. Jadi saya mahu meraihkannya. Saya telah berjaya lakukan. Dah keluar duduk pusat 2 tahun. Keluar daripada pusat pun dah setahun setengah. Saya meraih. Bila awak raihkan, habis. Anda mungkin akan lakukan apabila apa yang mungkin anda lakukan apabila berhadapan dengan alasan-alasan untuk kembali menggunakan. Yang pertama, kita guna sponsor. Kita cari satu sponsor. Telefon sponsor. Aku suruh nak kena bagai lah. Aku lama dah tak kena ni. Contohnya, aku kata, macam mana nak buat? Sponsor akan bagi kaedah-kaedah. Awak boleh jumpa kaunselor, menghadap je kan. Kata, cik ataupun tuan, cik kaunselor, saya ni 2-3 hari ni dia mari macam mimpi lah, kacau otak saya lah. Suruh saya kena bagi. Apa patut saya buat? Jumpa kaunselor, jumpa ahli terapi, jumpa kawan-kawan dekat 12 langkah yang lebih lama dah berhenti daripada kita. Apa tindakan dia orang buat apabila berhadapan dengan masalah? Itu antara kaedah-kaedah yang anda boleh gunakan. Okey, itu daripada sesi justifikasi relax. Untuk mengurangkan stres, jawab soalan-soalan berikut dengan jujur mungkin. Jawapan anda akan menolong anda mengenal pasti bagaimana dalam kehidupan anda memberi paling banyak stres. Ambil langkah untuk membetulkannya dan anda akan mengurangkan stres dalam hidup anda. Kita tengok soalan pertama. Soalan pertama, membuat keputusan mengenai penggunaan masa, wang dan tenaga menunjukkan bahawa anda menentukan arah tuju hidup anda. Okey, adakah anda melakukan perkara ini dalam pekerjaan dan hobi yang anda seronok lakukan? Okey. Kalau ya, betul lah. Kalau anda melabuhkan, alhamdulillah lah. Okey. Menumpukan kepada soalan nombor 2, menumpukan kepada perkara-perkara yang anda sedang lakukan bermaksud memberi perhatian kepada masa kini tanpa membiarkan masa silam dan masa depan yang merusingkan anda. Adakah anda mampu melakukannya? Ya. Jika tidak, apakah menghalang? Ya, anda mampu melakukannya? Alhamdulillah lah. Jika tidak,
Apa yang boleh menghalang anda dari menemukan? Jika tidak, awak kena cuba sedaya upaya. Hari ini, untuk hari ini sahaja awak jaga diri awak. Jaga diri masing-masing. Jaga diri sendiri dulu. Dalam bab penagihan ni, dalam manusia yang normal, pentingkan diri sendiri ni memang tidak benda yang agak tidak elok lah. Tapi dalam bab penagihan atau bab kepulihan ni, menjaga diri sendiri ni memang penting. Sebab bila kita kuat, barulah kita boleh cuba bekerja, cuba bersosial, cuba berkomuniti. Itu antara-antara. Nombor 3, adakah anda mengambil masa setiap hari untuk berehat? Betul. Seperti bermain anak-anak, anda berjalan, membaca, mendengar muzik, mengasuh anak, layari internet. Itu antara rehat-rehat yang dicadangkan lah. Okey, soalan nombor 4. Adakah anda mencabar diri anda melakukan perkara yang boleh meningkatkan keyakinan diri? Contohnya, awak yakin diri awak ni kuat. Jadi, awak tidak akan terkena godaan ada. Cuma mencabar di samping menghindar. Awak cabar diri awak, di samping awak hindar lari daripada tempat-tempat yang ada kaitan dengan dada. Okeylah tu. Jangan awak cabar awak pergi masuk dalam pot pula. Jangan. Mencabar dan menghindarkan diri dari melakukan. InsyaAllah itu akan berjaya. Adakah anda membahagikan matlamat utama kepada matlamat kecil? Itulah matlamat utama, kita nak membetulkan balik, menguruskan kehidupan kita dan kewangan yang balik. Yang pertama, kita matlamat kecil, membersih pakaian, membersih rumah, membersihkan pejabat, gotong royong kecil-kecil bersama anak-anak. Okey, itu baguslah. Nombor 6, adakah anda mengambil langkah menjadikan persekitaran rumah, tempat kerja lebih tenang dan sebaik-baiknya macam gitulah. Lebih tenang mengikut firasat kita ataupun mengikut arahan daripada bos. Ikutlah, betul lah. Kalau awak rasa rumah, ikut firasat kita, masa kita dah jatuh, kita ketua rumah. Rasa nak ubah perabot sini lah. Elakkan daripada letak perabot tu di tempat yang sama sebelum awak semasa sampai menagih dulu. Bila lepas pada menagih, awak tukar susunan perabot. Jadi bila awak tengok perabot tu tak adalah nampak kesan sangat. Okey. Nombor 7, bolehkah anda mengatakan tidak apabila tidak mahu melakukan sesuatu, dan adakah anda mengatakannya? Jadi bolehkah kalau awak tak say, awak kata aku tak say dah, aku minta maaf, aku bertidak. Awak kena jelas benda tu. Kalau awak nak kata, katalah. Tak ada masalah pun. Jadi sini kok mana-mana pun awak kena kerah bab tu. Tapi janganlah kata nak sembahyang kata tak boleh lah kata. Naklah sembahyang untuk baik kita. Jom kita ke jalan rumah kawan kita tu dah pulih dah daripada dah. Awak tengok keadaan awak. Kalau awak yakin dan awak mendapat maklumat yang betul kawan tu betul-betul betul, bolehlah pergi. Sekadar bertegur sapa. Jangan pergi sampai 2-3 hari. Sampai sekali duk buat. Bila buat dia akan tubik cerita lama. Sekadar bertegur sapa, okey, baliklah. Jadi bila kita bagi sokongan pada kawan-kawan, kawan-kawan juga bagi sokongan kepada kita. Itu adalah lebih baik. Okey, adakah anda tahu menggunakan teknik merehatkan diri? Ya, banyaklah teknik merehatkan diri. Awak boleh menggunakan teknik visualisasi. Duduk atas kerusi, duduk dengan betul. Tarik nafas, sandarkan belakang, jatuhkan tangan, buka dada, tarik nafas, tahan, lepas pelan-pelan. Tarik ikut hidung, tahan, lepas ikut mulut, pelan-pelan. Buat selama 3 kali. Kalau tak boleh menghilangkan lagi panik tu, buat lagi 3 kali. Ini adalah salah satu teknik yang saya ajarkan kepada anak saya sebelum ambil pembebasan, dan alhamdulillah berjaya. Nombor 8, berhati-hati. Adakah anda berhati-hati supaya tidak memudaratkan badan dengan mengambil gula? Jadi gula dengan kafein ni awak ambil sikit je lah. Makanan-makanan manis bergula ni kadang-kadang dia boleh kalau orang Kelantan kata galik, dia galik lah sikit, manis-manis sedap.
Kafein pun sedap. Bila minum kafein, kita isap rokok pun rasa sedap. Sedap je sedap. Itu antara benda-benda yang boleh membawa ke arah relax. Walaupun mungkin langkah tu lama sikit, tapi ke arah itu ada. Sebab kafein bila kita minum hari-hari, satu ketika bila tak minum kafein, badan kita akan rasa tak selesa. Adakah anda mempunyai kaedah khusus untuk menghadapi perasaan marah? Banyaklah. Sembahyang boleh, mandi boleh kan. Keadaan yang pertama, daripada masa kita marah tu, kita berdiri, kita cuba duduk. Lepas tu kata tidak boleh menghilangkan juga, kita cuba tidur. Jadi macam kita menghempaskan kemarahan kita pada tanah atau pada lantai. Okey. Dan akhir sekali, sebaik-baiknya lah, seboleh-bolehnya lah, kalau awak boleh pergi menceritakan perasaan marah kita kepada seseorang individu, contohnya isteri ataupun ibu. Dan juga last sekali kita boleh cuba berhadapan dengan individu yang marah pada kita tu. Kita cerita betul-betul, slow talk, confront lah, berhadapan. Tapi jika benda itu akan menjadikan lebih rumit, minta maaf dengan Tuhan je lah. Itulah, let go. Serah pada Tuhan. Apakah teknik anda boleh mulakan untuk membuang perasaan marah anda? Tadilah, daripada tidur. Tapi biasanya kalau saya semaya je. Saya tengok masa tu, kalau waktu Zuhur. Kalau tak semaya Zuhur lagi, saya semaya Zuhur. Saya semaya Zuhur 2 rakaat. Kalau tak hilang juga, saya semaya pula sunat 2 rakaat. InsyaAllah bila kita habis sunat tu, otak kita pun dah normal dah, perasaan marah berkurangan lah, tak hilang pun berkurangan. Dan jangan ada orang lain yang memanaskan kembali. Itu saja. Okay, itu daripada RP, mengurangkan stres. Okay, untuk tajuk KSS, bebanan. Apakah yang menyumbangkan perasaan beban anda? Perasaan beban ni bila orang kata kita beban juga. Bila kita tidak bekerja, ni bila lah nak kerja ke apa-apa. Jadi bagaimana perasaan menjejaskan tingkah laku. Jadi bila orang kata kita, dan kita ni menjadikan beban orang nak payah kita, payah ke apa semua, nak rokok lagi, nak kata duit tak ada, kerja tak. Jadi ia akan tingkah laku lah. Kadang-kadang kita cepat nak marah. Setakat manakah tindak balas anda terhadap bebanan itu berubah semenjak mata ini? Jadi tindak balas terhadap bebanan ni, kita cuba mengurangkan beban keluarga lah. Cuba beban isteri, beban anak. Kalau selama ni isteri yang hantar balik sekolah anak, cubalah kita ambil jaga-jaga. Hantar jaga-jaga. Kalau malu nak jumpa, hantar je pagi, tengah hari bini ambil. Kata pun, kita hantar je pagi, lepas tu kita pergi kerja. Okeylah tu. Apakah risiko perasaan beban mempunyai hubungan kait dengan jadi beban ni bila dah orang torture kita, orang kata kita, beban ni bila beban tak tertanggung, kita nak melepaskan bebanan tu susah, maka kita akan nampak satu jalan yang pernah kita lalu dulu. Itu jalan ke arah relax. Bila relax, bila kita ambil semula, beban dah tak ada dah. Kita lantak pilah kata nak jadi apa pun. Apakah yang anda perlu lakukan untuk memastikan diri anda tidak berdebat? Buat kerja biar selesai. Buat satu kerja membersih, selesaikan dulu. Nak basuh kain semua. Lepas tu, kalau nak bersih rumah dulu. Sapu sampai habis, sampai clear. Ini sapu yang situ tinggal, sini tinggal. Jadi macam-macam. Bebanan, banyaklah. Itu antara bebanan lah. Kesabaran, bagaimanakah kesabaran membantu anda dalam kepilihan? Kesabaran ni kita kena sabar sampai mati. Ibarat saya kata, kesabaran ni kita kena sabar sampai mati. Memang kena sabar lah. Sebab kita nak menempuh hari-hari tanpa dadah ini. Sebab hari-hari tanpa dadah ni kita rasa lebih panjang daripada hari-hari semasa kita menagih. Jadi nak cukup sehari tu. Jadi nak menghilangkan beban kesabaran itu, kita semaya, isikan masa semaya, buat kerja sikit-sikit kawasan rumah. Biar ada perlu. Pagi sekali, petang sekali cukup lah. Bilakah anda rasa suka untuk sabar? Bila kesalahan yang kita tak buat, tapi dituduh buat. Dan kadang-kadang bila kita tidak suka untuk sabar ni, kita akan jatuh kepada relax lah. Okey, terdapat keadaan yang menyebabkan anda menjadi terlalu sabar. Bila selepas on lah. Selepas kena bagai tak? Tak apalah.
Itu adalah satu waktu yang terlalu sabar. Bagaimanakah penyertaan dalam pengguna 12 langkah membantu anda menjadi sabar? Penguraian 12 langkah ini atau kelompok sokong bantu ini, dia memberikan kadang-kadang idea-idea yang barulah. Kadang-kadang bila ramai share, aku pernah juga jadi macam tu, aku kena buat lagu tu lah. Jadi di sini kesabaran tu penting lah. Okay, apakah strategi dan teknik yang anda pelajari dalam membantu diri anda menjadi lebih sabar? Adalah teknik-teknik yang anda belajar daripada modul-modul materi, macam modul kit rapikan diri, apa kesabaran. Lepas tu daripada kelompok sokong bantu ataupun NA group, daripada situ dia banyak menceritakan sabar itu adalah penting. Jadi itu sahajalah daripada saya hari ini untuk sesi yang ke-14. Sekian, terima kasih.